Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum daripada ini kita menyebut tentang Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu difitnah oleh Abdullah bin Ubay bin Salul dalam perjalanan pulang daripada satu peperangan. Jadi insya-Allah pada malam ini kita akan sebut Aisyah meminta keizinan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Setelah aku pulang ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah masuk untuk menjengukku. Baginda memberi salam dan bertanya khabar. Aku berkata, "Adakah kamu izinkan aku kalau aku ingin pulang ke rumah kedua ibu bapaku?" Tanya Sayyidina Aisyah kepada Rasulullah. Sebenarnya aku meminta demikian untuk mencari kepastian daripada kedua ibu bapaku mengenai fitnah tersebut. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha dia nak tanya mak dengan ayah dia tentang fitnah yang berlaku yang disebut dia dengan Safwan ibnu Mu'attal ni tadi. Ada. Jadi setelah aku sampai ke rumah orang tuaku, aku bertanya ibuku, "Wahai ibu, apakah yang orang ramai sedang perkatakan?" Ibuku menjawab, dia sudah pun mengetahui tentang fitnah tersebut. Isteri kepada Sayyidina Abu Bakar. Jadi Sayyidina Aisyah yang tadi dia tanya isteri Sayyidina Abu Bakar, "Wahai ibuku, apakah yang orang ramai sedang perkatakan?" Lalu ibuku menjawab, dia sudah pun mengetahui tentang fitnah tersebut. Lalu katanya ibu Sayyidina Aisyah, "Wahai anak kesayanganku, sabarlah dan janganlah perkara ini menyusahkanmu. Mana-mana perempuan cantik yang bermadu dan dia pula paling dicintai oleh suaminya, sudah tentu ramai orang akan mengatanya." Jadi mak dia sejukkan hati dia tadi. Hati Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu. Aku menjawab, kata Sayyidina Aisyah, "Subhanallah, adakah orang ramai sudah bercakap tentangnya? Air mataku pada malam itu tidak putus-putus dan aku tidak mampu tidur kerana menangis sampai ke pagi." Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha menangis sampai ke pagi. Kerana fitnah yang menimpa beliau. Kemudian tu di pihak Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Manakala di pihak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula, Rasulullah berbincang dengan para sahabat mengenai Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Nabi dia tanya sahabat-sahabat tentang Sayyidina Aisyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula memanggil Ali bin Abi Talib. Ali bin Abi Talib ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Usamah bin Zaid untuk membincangkan mengenai buruk baik jika baginda menceraikan isteri baginda. Manakala Usamah bin Zaid ni pula adalah cucu kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu angkat kesayangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Harisah. Sampai pernah satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam letak Zaid bin Muhammad. Kerana sayang dia kepada anak angkat dia yang tadi. Letak Zaid bin Muhammad. Sampai Allah Taala tegur perbuatan tu tadi. Allah Taala tegur perbuatan itu, kalau sekiranya Zaid dibankan kepada Muhammad, macam mana Zaid nak kenal keturunan dia? Nak kenal lagi mana keturunan dia? Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tukar adik.
Zaid bin Harisah. Jadi Usamah bin Zaid. Jadi Usamah bin Zaid ini diajak oleh Nabi SAW untuk berbincang dengan Ali bin Abi Talib. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi SAW. Yang mana Ali bin Abi Talib, Nabi SAW ambil tinggal dengan dia. Manakala Al-Abbas mengambil Ja'far bin Abi Talib, sebab Abu Talib ni anak dia ramai. Jadi nak ringan bebanan Abu Talib ni tadi, Nabi SAW ambil Ali bin Abi Talib, dan kemudian Al-Abbas bin Abdul bin Talib ambil Ja'far bin Abi Talib. Jadi Nabi bawa Ali bin Abi Talib dan Usamah bin Zaid untuk bincang. Ini kerana lambatnya turun wahyu dalam masalah ini. Usamah bin Zaid menyatakan pendapatnya berdasarkan apa yang beliau tahu mengenai kebaikan ahli keluarga Rasulullah SAW, dan beliau menganggap bahawa sebenarnya keluarga baginda bebas daripada tuduhan tersebut. Jadi Usamah bin Zaid ini dia tak percaya. Tak percaya tu. Dengan peristiwa tersebut. Maknanya dia kata keluarga Rasulullah telah difitnah oleh pihak-pihak yang tertentu. Beliau berkata, katanya Usamah bin Zaid, kami tidak mengetahui tentang keluargamu wahai Rasulullah, melainkan yang baik saja. Ali pula, iaitu Sayyidina Ali, yakni untuk menghilangkan keresahan baginda dengan fitnah tersebut, berkata, wahai Rasulullah, Allah sekali tidak akan menyempitkanmu. Ramai lagi wanita selain Aisyah, dan jika kamu bertanya jariahnya, yakni khadam, kepada Sayyidatina Aisyah, nescaya dia akan bercakap benar denganmu. Lalu Rasulullah SAW pun memanggil Barirah, yakni khadam Aisyah radhiyallahu anha, dan baginda bertanya, Barirah, wahai Barirah, adakah sesuatu yang kamu ragui mengenai Aisyah? Barirah menjawab, tidak, demi Allah yang mengutus kamu dengan kebenaran, aku tidak pernah melihat pada Aisyah satu perkara pun yang meragukan. Cumanya aku menganggap beliau adalah seorang budak yang paling mentah, yang masih mentah, yang boleh tertidur ketika menjaga tepung keluarganya, lalu datanglah binatang memakannya. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni pernah satu ketika Barirah mengisar tepung untuk dijadikan roti, untuk buat roti. Barirah ni dia kisar tepung untuk buat roti. Kemudian dia suruh Aisyah radhiyallahu anha jaga tepung tu tadi. Tetapi Aisyah radhiyallahu anha tertidur, sehingga tepung tu tadi dimakan oleh biri-biri. Sehingga dia dimakan oleh biri-biri. Jadi maksud Barirah ialah Aisyah sedikit pun tidak terlintas melakukan perkara seperti yang disebut oleh para penyebar fitnah itu tadi. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah SAW terasa dengan fitnah tersebut. Rasulullah SAW dia terasa dengan fitnah tersebut. Fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay tadi. Jadi Aisyah radhiyallahu anha berkata, lalu Rasulullah SAW bangun pada masa itu menuntut bela untukku terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Baginda bersabda, siapakah di kalangan kamu yang ingin menuntut bela bagiku terhadap seorang lelaki yang telah sampai kepadaku kejahatan terhadap isteriku? Iaitu Abdullah bin Ubay. Siapa dia nak tuntut bela? Tanya Nabi SAW. Siapa dia nak tolong bela isteri aku ni? Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang isteriku kecuali perkara yang baik, kata Nabi SAW. Aku tak tahu
Tak, benda hak jahat, benda hak nakal aku tak tahu, melainkan hak baik yang aku tahu. Sebab Nabi SAW dengar cerita daripada sahabat-sahabat lain. Tak, tentang Aisyah radhiyallahu anha tadi. Dan mereka juga, yakni para pendusta, menyebut seorang lelaki yang aku tidak mengetahui mengenainya melainkan kebaikan sahaja, dan dia tidak pernah masuk kepada isteriku melainkan dengan bersamaku, iaitu Sufyan ibn Mu'attal. Orang hak bawa apa ni, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, hak jumpa isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam di padang pasir ni tadi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam dia puji Sufyan ibn Mu'attal kerana tak rajin pergi jumpa belakang tabir ke dengan Aisyah ke, dengan isteri-isteri Nabi, tak, dia tak rajin. Ni Sufyan ibn Mu'attal. Dan dia ni, Sufyan ibn Mu'attal ni seorang yang terlalu menjauhkan diri daripada perempuan. Tiba-tiba nak tuduh dia. Beliau pernah berkata bahawa beliau tidak pernah membuka kain yang menutup aurat perempuan, sama ada secara halal ataupun secara haram. Tak pernah. Ni Sufyan ibn Mu'attal perangai dia. Dan pernah Sufyan ibn Mu'attal ini, dia pernah menetap Hasan bin Sabit, iaitu penyair Rasulullah SAW, dengan pedangnya, kerana Hasan juga antara yang termakan dengan fitnah tersebut dan menyebarkannya. Peringkat awal, Hasan bin Sabit ini adalah orang yang percaya dengan fitnah tersebut. Hasan bin Sabit ini dia mempertahankan Nabi SAW. Macam pok kita. Pok kita tahan tuk uru lah ke mana? Tahan tuk uru. Ada orang hak tahan tuk uru sabar, suruh orang lain sabar, senyap. Ada orang hak jenis mulut lancar. Hasan bin Sabit gitu, mulut dia. Dia jenis backhand sikit. Orang kata tu guru, orang kata ke Rasulullah, dia pun selalu bangun, selalu lawan. Ni Hasan bin Sabit. Jadi masa ni dia termakan dengan fitnah yang berlaku. Dengan fitnah yang berlaku, dia termakan dengan fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul, menyebabkan dia ditetap oleh Sufyan ibn Mu'attal. Sedangkan Sufyan ibn Mu'attal seorang sahabat Nabi SAW yang tak pernah masuk jumpa dengan perempuan, sama ada belakang tabir ataupun depan tabir. Dan kemudian Aus dan Khazraj bertengkar di hadapan Rasulullah SAW. Lalu bangunlah Sa'ad bin Mu'az, iaitu seorang Ansar, dan berkata, "Wahai Rasulullah, aku sanggup menuntut bela untukmu. Kalaulah dia di kalangan orang Aus, aku akan penggal lehernya. Dan jika di kalangan saudara kami orang Khazraj, kamu suruh saja kami, nescaya kami akan laksanakannya." Di Aus dengan Khazraj ni dua penduduk Madinah. Aus dengan Khazraj, tapi balah semua. Balah antara satu sama lain. Jadi Abdullah bin Ubay ni puak-puak Khazraj, manakala Sa'ad bin Mu'az adalah puak-puak Aus. Jadi Aus dengan Khazraj ni balah dari dulu lagi, sampailah Nabi SAW sampai ke Madinah. Akhir sekali mereka dapat disatukan antaranya. Satu antara Aus dengan Khazraj ini tadi. Lalu bangunlah Sa'ad bin Ubadah, dan beliau merupakan ketua kaum Khazraj, dan beliau sebelumnya merupakan seorang yang soleh, tetapi semangat perkaumannya menyebabkan dia berkata kepada Sa'ad, "Kamu berdusta, demi Allah kamu tidak akan membunuhnya, yakni kaummu, dan kamu tidak akan mampu membunuhnya." Lalu anak saudara Sa'ad bin Mu'az, iaitu Usaid bin Khudair, bangun dan berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, "Demi Allah, kamulah sebenarnya yang berdusta. Kami pasti akan membunuhnya. Sesungguhnya kamu adalah
orang munafik yang berhujah untuk kaum munafikin. Ini kerana Abdullah bin Ubay adalah dari kalangan puak-puak kaum Khazraj. Ada. Jadi ni kita tengok berlaku pertengkaran di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada. Jadi puak Khazraj kata, puak Aus tak berani nak bunuh Abu Jahal. Nak bunuh apa ni? Abdullah bin Ubay. Jadi kawan ni sebut kerana apa? Kerana sentimen perkauman. Jadi dia sebut gitu. Jadi anak saudara kepada Sa'ad bin Mu'az iaitu Usaid bin Khudair bangun dan menyatakan, demi Allah, kamulah sebenarnya yang berdusta. Dia kata kepada orang Khazraj tadi, Sa'ad bin Ubadah. Lalu kaum Aus dan Khazraj saling bangun membela kaum masing-masing sehingga hampir berlaku peperangan. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada masa itu berdiri di atas mimbar. Baginda pun mula menenangkan mereka sehinggalah mereka semua diam. Barulah baginda berhenti. Jadi ni kita tengok akhlak yang ditunjukkan oleh puak-puak Aus dan Khazraj. Ada lagi. Perangan-perangan jahiliah dia tadi, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam bangun. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyabarkan mereka itu tadi. Baik, seterusnya tentang kesedihan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah berkata, sejak daripada hari itu air mataku mencurah-curah tanpa putus dan aku berjaga sepanjang malam. Akhirnya kedua ibu bapaku berada bersamaku sentiasa. Kerana bimbang takut anak dia ni jatuh sakit. Mak ayah Sayyidatina Aisyah, iaitu Sayyidatina Abu Bakar dan isterinya sentiasa berada mendampingi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sememangnya aku telah menangis selama sehari 2 malam, tidak putus dengan air mata dan terjaga sepanjang malam, sehingga mereka berdua menyangka bahawa ia akan merosakkan jantungku. Tak kala mereka berdua berada bersamaku dan aku pula masih lagi menangis, tiba-tiba datanglah seorang perempuan Ansar meminta izin untuk berjumpaku. Lalu aku benarkan dia masuk berjumpaku. Lalu dia masuk dan duduk menangis bersamaku. Ayat ni Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menangis kerana fitnah yang telah dilakukan oleh Abdullah bin Ubay. Sehingga habis orang kampung semadinah tahu belaka bahawa dia ni dengan Sufyan ibn Mu'attal. Jadi mak ayah Sayyidatina Aisyah ni dia takut anak dia ni tadi jatuh sakit jantung. Menangis sehari 2 malam. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha menangis. Lalu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya Aisyah tentang cerita orang ramai. Ketika itu tiba-tiba Rasulullah masuk dan baginda memberi salam dan duduk. Sebelum ini baginda tidak pernah duduk di sisiku sejak tersebarnya fitnah tersebut. Sudah berlalu sebulan, tidak ada satu wahyu pun yang turun mengenaiku. Tak ada wahyu turun. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wahyu tak turun dia jadi resah selalu. Bila wahyu tak turun dia jadi gundah selalu. Jadi semua salah. Dia yang tadi. Tidak ada satu wahyu pun yang turun mengenaiku. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulakan kata-katanya dengan pujian kepada Allah dan ucapan syahadah. Dia duduk tepi Sayyidatina Aisyah, kemudian dia puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mengucap 2 kalimah syahadah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Aisyah, telah sampai kepadaku berita tentang begini-begini. Kalaulah kamu memang tidak melakukannya, nescaya Allah akan membebaskan kamu. Dan jika kamu telah melakukan dosa, istighfarlah kepada Allah dan bertaubatlah kepadanya. Sungguhnya seorang hamba bila dia mengakui dengan dosanya dan bertaubat memohon keampunan daripada Allah, nescaya Allah Taala akan mengampunnya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beri 2 perkara kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Yang pertamanya
Ha? Kalau memang Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha buat benda tersebut, buat dosa, melakukan dosa, beristighfarlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada. Dah inilah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Banyak kita tengok hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri dia sendiri beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala sehari setengah hadis kata 70 kali. Setengah hadis kata 100 kali. Nabi beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu Nabi. Dah kita berapa kali cari? Dosa kau lama kau banyak. Lepas tu kadang-kadang sekali pun tak, kadang-kadang. Jadi sebab itu kena banyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta dengan Allah taala keampunan. Bukan saja keampunan tapi juga benda lain kita minta dengan Allah taala. Minta apa dia? Kesenangan, minta Allah taala beri ketenangan kepada kita. Sesungguhnya seorang hamba bila dia mengakui dengan dosanya dan bertawab mohon keampunan daripada Allah, nescaya Allah akan mengampunnya. Jadi bila kita mengakui dosa kita, kemudian kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala akan mengampunkan dosa kita. Allah taala dia akan ampunkan dosa kita. Dan kemudian jawapan Aisyah radhiyallahu anha terhadap soalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai berkata-kata, air mataku terhenti dan aku tidak merasakan walaupun setitik. Sudah Nabi berucap, sudah Nabi berucap tadi, maka tiba-tiba air mata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha berhenti. Dan aku tidak merasakan walaupun setitik. Tiba-tiba dia tak rasa pun ada air mata dia keluar. Aku berkata kepada ayahku, yakni Sayyidina Abu Bakar, jawablah apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Lalu dia menjawab, demi Allah, aku tidak mengetahui apakah yang boleh aku katakan kepada Rasulullah. Lalu aku berkata kepada ibuku, jawablah kata-kata Rasulullah. Dia juga menjawab perkara yang sama. Demi Allah, aku tidak mengetahui apakah yang boleh dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidina Abu Bakar dengan suami dia tak berani nak kata apa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anak dia yang tadi, tentang anak dia. Anak Rasulullah tu menantu dia. Jadi Sayyidina Aisyah minta supaya Sayyidina Abu Bakar dengan isterinya beritahu kepada Rasulullah, tapi kedua-duanya tak berani. Lalu aku sendiri bercakap, sedangkan aku masih lagi seorang pemudi yang muntah dan aku tidaklah menghafal banyak ayat suci Al-Quran, kata Sayyidina Aisyah. Aku ni orang mentah, budak mentah lagi pada ketika itu, katanya Sayyidina Aisyah, dan aku tak menghafal banyak ayat suci Al-Quran. Aku berkata, sesungguhnya demi Allah, aku memang sudah mengetahui bahawa kamu semua telah mendengar cerita ini, dan cerita ini telah pun berada di jiwa kamu semua, dan kamu semua mempercayainya. Jadi kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, aku percaya kamu semua dengar cerita ni belaka dah. Kamu semua dengar cerita ni semua, dan kamu semua percaya dengan cerita ini. Kalaulah aku berkata yang aku ini tidak bersalah, dan Allah saja yang mengetahui bahawa aku tidaklah bersalah, kamu semua tidak akan mempercayaiku. Dan jika aku mengakui sedangkan Allah mengetahui bahawa aku tidak bersalah, tentulah kamu semua mempercayaiku. Demi Allah, tidak ada umpama bagiku melainkan seperti perkataan ayah Nabi Yusuf alaihi salam. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anhu dia sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia tak berani. Kalau aku sebut aku tak salah kan,
Orang tak percaya dia kata. Fasabrun jamil. Mana? Dalam riwayat yang lain, Aisyah tercari-cari nama ayah Nabi Yusuf, iaitu Nabi Yaqub, tetapi kerana kesedihan yang menimpanya menyebabkan beliau terlupa, iaitu fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabar adalah lebih baik dan Allah saja tempat aku mohon pertolongan daripada apa yang mereka katakan. Lalu aku pun memalingkan mukaku dan aku berbaring di tilamku. Dah. Jadi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sebut ayat yang disebut oleh Nabi Yaqub alaihi salam. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Sabar adalah lebih baik dan Allah sahaja tempat aku mohon pertolongan daripada apa yang telah engkau katakan. Katanya Sayyidatina Aisyah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian impian Aisyah radhiyallahu anha. Pada ketika itu aku yakin bahawa aku tidak bersalah, kata Sayyidina Aisyah. Dan Allah sendiri yang akan menyatakan bahawa aku tidak bersalah, yakni sebab tiada siapa lagi selain Allah yang mampu membebaskanku. Tetapi demi Allah, aku tidak pernah menyangka bahawa Allah akan menurunkan ayat suci Al-Quran yang akan sentiasa dibaca sehingga kiamat dalam urusanku. Urusanku ini pada diriku adalah sangat kecil dan tidak perlulah Allah bercakap dengan wahyu yang akan sentiasa dibaca. Akan hanya berharap mudah-mudahan Rasulullah bermimpi dalam tidurnya bahawa Allah menyatakan bahawa aku ini tidak bersalah. Jadi bagi Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, dia tak sangka yang Allah Ta'ala akan bersihkan nama dia. Ada dalam Al-Quran, dalam ayat Al-Quran. Dia tak sangka gitu. Sampai tahu ayat Quran, dia ingat ke Rasulullah keluar dalam mimpi ya? Allah Ta'ala bersihkan nama Sayyidatina Aisyah dalam mimpi ya, dia ingat. Rupa-rupanya tak. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran berkait dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Baik, kemudian turunnya wahyu membersihkan Sayyidatina Aisyah. Aisyah radhiyallahu anha meneruskan lagi ceritanya. Demi Allah, pada masa itu Rasulullah masih belum berganjak dan tidak ada seorang pun yang beredar sehingga turunnya wahyu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Tak ada orang berganjak pada ketika itu. Sayyidina Abu Bakar, isteri dia, Sayyidina Aisyah sendiri, Nabi pun ada. Jadi lalu nampaklah pada baginda seperti orang yang sangat kuat demamnya sehingga keluar peluhnya seperti permata walaupun pada hari yang sangat sejuk. Keluar peluh ni. Macam permata keluar daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, peluh Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi. Dia macam kisah kisah kalau pendek cerita mudahnya, macam kisah sahabat yang tak pergi dalam perang Tabuk dengan pelbagai alasan. Ubay bin Ka'ab antaranya. Ubay bin Ka'ab, bila Allah Ta'ala turunkan ayat bebaskan dia daripada dipulau oleh sahabat-sahabat, maka dikata apa? Dikata semasa orang pulau aku 2 bulan, dia kata Nabi tak cakap dengan dia, orang tak pergi beli, orang tak jual dengan dia. Menyebabkan dia ni rasa bersendirian. Bila dia pergi wakaf nak duduk, habis orang pakat lari belaka. Pergi kedai kopi, orang pakat lari belaka. Dia kata, aku rasa masa tu dunia sempit bagi aku, dia kata. Sempit je. Sehinggalah Allah bersihkan, Allah turunkan ayat memaafkan aku. Maafkan dia. Ada sahabat, bila Nabi kata Allah Ta'ala memaafkan Ubay bin Ka'ab, lalu sahabat ni pergi ke rumah Ubay dan dia kata, bergembiralah wahai Ubay, kerana Allah Ta'ala telah memaafkan kamu. Dia kata masa tu lega aku, dia kata. Masa tu lega aku, dia kata.
Jadi Sayyidina Aisyah lagu ni. Tak. Jadi kerana beratnya perkataan yang diwahyukan kepadanya, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam berkait dengan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tadi. Sehingga peluh dia keluar macam mutiara. Baginda kelihatan terlalu gembira dan kalimah pertama yang diucapkan ialah, wahai Aisyah, bergembiralah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah pun membebaskanmu. Lalu ibuku berkata kepadaku, bangunlah kepada Rasulullah untuk ucapkan terima kasih kepada baginda. Aku menjawab, demi Allah, aku tidak akan bangun kepadanya, yakni pergi memeluknya, dan aku tidak akan memuji kecuali Allah Subhanahu wa taala sahaja yang telah membebaskanku. Jadi Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, dia kata, wahai Aisyah, pergi kamu peluk Nabi sallallahu alaihi wasallam, jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa ni, Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha kata, demi Allah aku tak akan pergi peluk Nabi. Aku tak akan pergi peluk dia. Aku akan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat, sesungguhnya segolongan di kalangan kamu yang membawa berita dusta itu, 10 ayat semuanya. Iaitu ayat 11 hingga ayat 20. Ya ayyuhallazina amanu, apa ni, ja'akum fasikun, bil ifki tu, ayat ifki tu. Jadi ayat tu tadi ayat yang membersihkan Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Baik. Sikap Abu Bakar radhiyallahu anhu setelah turunnya wahyu tentang kesucian Aisyah radhiyallahu anha. Sikap Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Macam mana sikap Sayyidina Abu Bakar bila tahu anak dia ni bersih? Setelah Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang membebaskanku, Abu Bakar berkata, demi Allah, aku tidak akan memberikan sesuatu pun kepada Mistah setelah apa yang dia katakan kepada Aisyah. Yakni Abu Bakar sebelum ini sentiasa memberikan sedekah kepada Mistah kerana dia adalah kerabatnya dan dia pula seorang yang miskin. Lalu Allah menurunkan ayat, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah. Jadi begitulah kita ni tadi. Dengan kita ni tadi, jangan perangai lagu tu. Kita duduk dalam perjuangan Islam, duduk dalam gerakan Islam, kita tak boleh nak buat lagu tu. Mu tengok, tahu depan, aku tak mahu je lah berah kamu. Perangai cish kata, macam-macam. Hanyi perangai macam-macam kita kata. Jadi tak boleh lagu tu. Allah Ta'ala larang dah. Allah Ta'ala kata, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu, dan Allah adalah maha pengampun lagi maha penyayang. Jadi kalau sekiranya kita maaf orang yang buat kesalahan, maka Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Allah Ta'ala akan sayang kepada kita. Lalu Sayyidina Abu Bakar berkata, bahkan demi Allah, aku sangat suka kalau Allah mengampuniku. Lalu dia pun meneruskan sedekah yang menjadi kebiasaan kepada Mistah dan berkata, demi Allah, aku tidak akan menghentikan lagi sedekahku. Jadi ni dia Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ke awal nak hentikan dah. Bantuan dia kepada Mistah. Kepada Mistah yang merupakan saudara dia juga, tak miskin. Mistah tadi. Dia nak hentikan bantuan tadi. Tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan ayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
Dan kemudian Saidina Abu Bakar kata, demi Allah aku sangat suka kalau Allah mengampuniku. Lalu dia pun meneruskan sedekah yang menjadi kebiasaan kepada Mistah ni tadi. Tak? Mistah kita sebut dah. Pada bulan lepas. Bagaimana Mistah ini di antara orang yang juga menyebar fitnah. Tak? Jadi Saidina Abu Bakar radhiyallahu anhu tak nak beri sedekah dia kepada Mistah ni tadi. Tak ikutnya. Jadi bila Allah Taala turunkan ayat ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan ayat ni kepada Saidina Abu Bakar, menyebabkan Saidina Abu Bakar meneruskan balik bantuan kepada Mistah ni tadi. Jadi itu di antara yang disebut oleh pengarang kitab kita. Kemudian pandangan Zainab radhiyallahu anha terhadap Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Ada ni Aisyah. Di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata lagi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah berkata Zainab binti Jahsy tentangku. Baginda bersabda, wahai Zainab. Nabi tanya Zainab binti Jahsy, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Isteri Nabi hasil daripada bercerainya Zaid bin Harisah. Ada Zaid bin Harisah, dia bercerai dengan Zainab binti Jahsy. Kerana Zaid bin Harisah ni dia tak tahan dengan Zainab binti Jahsy. Anak tak tahan sebab apa? Sebab Zainab binti Jahsy ni orang kenamaan. Yang Zaid bin Harisah pula orang miskin. Jadi dia dah ungkit. Dia keturunan gini. Jadi tak tahan. Tak tahan. Akhir sekali Nabi kata bersabarlah wahai Zaid, dia kata. Bersabarlah. Sedangkan masa tu Allah Taala suruh pisahlah. Bersabarlah kata Zaid. Akhir sekali tak tahan juga, cerai. Bila cerai, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ambil Zainab binti Jahsy tu tadi sebagai isteri dia. Lepas dicerai. Baik. Wahai Zainab, apakah yang kamu tahu atau nampak tentang Aisyah? Zainab menjawab, wahai Rasulullah, aku menjaga telinga dan mataku. Aku tidaklah mengetahui tentang Aisyah melainkan yang baik sahaja. Katanya Zainab binti Jahsy kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Aisyah radhiyallahu anha ni adalah pesaing kepada Zainab binti Jahsy. Ada pesaing dua ni. Duk pesaing sama ni. Ada. Ni pakai comel, ni pakai comel tak. Ni pakai tudung mahal, ni pakai tudung mahal tak. Ada bersaing semua antara dua ni. Tapi Zainab binti Jahsy dia tak pernah orang panggil menjatuhkan Aisyah radhiyallahu anha. Tak ambil peluang. Padahal dialah yang sentiasa menyayangi aku di kalangan isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau tidak memburukkanku kerana Allah menjaganya dengan sebab kewarakan yang ada padanya. Tetapi saudarinya iaitu Hamnah tidak menyetujui Zainab kerana ingin merendahkanku dan menaikkan saudarinya iaitu Zainab. Jadi dikata sini, tetapi saudarinya iaitu Hamnah tidak menyetujui Zainab kerana ingin merendahkanku dan menaikkan saudarinya iaitu Zainab. Hamnah ni adik-beradik dengan Zainab. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tak setuju dengan dia. Kerana Hamnah ni dia nak menaikkan nama Zainab. Dia memburukkan Aisyah radhiyallahu anha. Lalu dia binasa, berdosa bersama-sama dengan orang-orang binasa di kalangan pendusta itu. Lalu dia termasuk di kalangan puak-puak tu tadi. Puak-puak Abdullah bin Ubay bin Salul dan geng-geng tu.
Tak, sebab dia nak naikkan nama Zainab. Tak, dia nak lonjakkan nama Zainab berbanding dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Tak. Jadi ni nak beritahu kepada kita, kita kena berhati-hati dengan fitnah ni tadi. Tak? Fitnah walaupun dia kecil tapi bahaya kepada kita. Terutamanya kita dalam gerakan Islam ni tadi. Fitnah cukup bahaya kepada kita semua. Tak? Fitnah dengan jiran kadang-kadang kena tanya dulu. Fitnah dengan cawangan, fitnah dengan ahli surah, ahli masjid. Tak? Semua tu tadi kena minta penjelasan. Tak? Supaya tak berpecah antara kita ni tadi. Tak? Sebab kalau pecah antara kita, maka musuh akan suka kepada kita. Tak? Kita tengok buat tu pecah dah, dia kata. Tak? Jadi fitnah ni bahaya, cukup bahaya kepada kita semua. Tak? Jadi saya setakat itu dulu pada malam ni. InsyaAllah kita akan sambung pula hadis ifki. Hakikatnya ada senjata musuh untuk menyerang Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.